Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita di sesi yang keempat dalam kita mengupas risalah Ila Asy-Syabab ataupun Ila Asy-Syabab kepada para pemuda. Dalam 3 video yang lepas kita dah melalui perkara-perkara asas dari bermulanya dengan tanggungjawab kita untuk membela umat ini kepada perlu diteliti dan dikaji seruan-seruan yang ada, kepada Al-Banna sendiri telah mengupas apakah manhaj Ikhwanul Muslimin, dan akhirnya kita sampai kepada portion yang terakhir insya-Allah, bermula dengan manhumul Ikhwanul Muslimin. Ada 2 portion lagi tapi kita insya-Allah akan cuba rangkumkan dalam video ini insya-Allah. Dalam portion ini, dalam bahagian ini sebenarnya saya cuba rangkumkan dalam bentuk yang simple dan ringkas kerana portion ini agak kontekstual dan waqi'. Maksudnya ketika itu ada soalan-soalan yang agak spesifik kepada ikhwan tentang keraguan ataupun pandangan ataupun persoalan, ikhwan ni macam ni ke? Ikhwan ni macam tu ke? Yang mana mungkin kebanyakan audiens yang saya nak sampaikan, mereka tak perlu tahu sangat benda tu sebab benda tu pun setengah bendanya tak wujud di sini pun, di Malaysia. Jadi kita cuba rangkumkan dalam essence yang Al-Banna address soalan-soalan tersebut. Kan maksudnya saya tak memanjangkan apakah persoalan-persoalan yang ada, tetapi just mengkompreskan, memadatkan dia, dan kemudian kita cuba appreciate apakah jawapan Al-Banna dalam konteks tersebut insya-Allah. Jadi manhumul Ikhwanul Muslimin, siapakah mereka Ikhwan Muslimin ini? Jadi di sini saya buat slide apakah jenis soalan dan apakah jenis jawapan. Adakah ikhwan ni set-set grup-grup yang membataskan diri dalam wilayah sempit ibadah ataupun wilayah ibadah yang sempit? Bukan kita kata ibadah itu sempit, tetapi ada orang yang menganggap mungkin ikhwan ni jenis yang menyuruh beribadah dalam ruang lingkup ibadah yang sempit. Jawapan Al-Banna, sedangkan generasi awal Islam tidak pernah mengenali Islam dalam bentuk itu. Dalam bentuk itu meaning dalam bentuk yang sempit. Of course, para sahabat beribadah dalam konteks ritual, mereka juga berjuang di medan. Okay? Jadi kita tak akan menyempitkan ruang sebegitu. Maka ikhwan bukan begitu. Tapi Al-Banna tak perlu menyebut tu. Al-Banna terus menyatakan sedangkan generasi awal, generasi salaf tidak memandang itu, takkan kami akan memandangnya begitu. Soalan seterusnya, adakah mereka ni yang jengkel ataupun tak selesa dengan watan dan wataniah ataupun nasionalisme? Dia ni jenis yang bencikan negara ke? Kan? Sedangkan jawapan dia, Muslim adalah yang paling ikhlas terhadap watan mereka. Kan? Mana mungkin, sedangkan Muslim adalah mereka yang paling ikhlas terhadap watan dan tanah air mereka. Namun asas wataniah Muslim adalah akidah Islamiyah. Kan? Diterangkan oleh Al-Banna begitu. Maknanya kita bukan membenci tanah air. Kita rasa kita paling ikhlas terhadap watan kita, terhadap tanah air kita. Cumanya asas yang dipegang kepada watan ini adalah asas akidah, bukan asas warna kulit dan sebagainya. Adakah mereka ni kumpulan yang seru kepada kemalasan dan ketelenaan? Sedangkan ikhwan menyeru Muslim menjadi pelopor dalam segala sesuatu. Mana mungkin demikian? Mana mungkin menyeru kepada kemalasan? Adakah ikhwan ni kumpulan yang menyeru kepada fanatik golongan ataupun kelompok, fanatism kelompok yang membahagi-bahagikan manusia dan mengajak untuk fanatik kepada mereka sahaja? Islam telah beri perhatian kepada ikatan kemanusiaan, berlaku adil dan saksama. Mana mungkin kita menyeru kepada fanatik golongan? Islam dah beri perhatian kepada ikatan kemanusiaan, berlaku adil dan saksama kepada semua. Namun begitu, kita tidak akan membeli kesatuan ini dengan iman, akidah dan kemaslahatan Muslim. Maksudnya, Islam dari awal lagi menegakkan keadilan, kesaksamaan. Tetapi kita tidak akan menggadaikan
iman, akidah ataupun kemaslahatan Muslim semata-mata untuk kedamaian. Kan? Dalam tadi apa? Kesaksamaan. Okey. Maknanya dia letakkan batasan tertentu. Itu rangkuman yang saya cuba buat untuk audiens bisa memahami apakah contoh-contoh soalan yang ditanyakan kepada Al-Banna ataupun soalan-soalan yang timbul dalam masyarakat ketika itu dan jawapan-jawapan yang diberikan. Ada contoh-contoh lain lagi tetapi yang saya rasakan tidak berapa kontekstualnya dengan kita pun tak dapat appreciate tu golongan apa tu jenis apa tu kan. Kemudian kepada fasa yang terakhir risalah ni insya-Allah. Ayyuhas syabab, wahai pemuda. Dan kat sini saya cuba baca. Ala hazihil qawaidis sabitah, di atas kaedah-kaedah yang kukuh inilah, wa ila hazihi at-ta'alim as-samiyah, dan di atas ajaran-ajaran yang tinggi inilah, nad'ukum jami'a, kami menyuruh kalian semua. Jika kalian yakin, saya tak bacalah sampai habis bahasa Arab dia. Kalau anda semua yakin dengan kebenaran fikrah kami yang kami telah jelaskan dengan terang dan jelas dan terperinci tadi, juga selain daripada meyakininya, anda juga ingin mewakafkan segala potensi untuk keyakinan kalian tadi, maka itu lebih baik untuk kalian dunia dan akhirat. Saya ulangi. Di atas kaedah-kaedah yang kukuh inilah dan ajaran yang kukuh tadilah, kami mengajak kalian semua, mari bersama. Kalau anda yakin, dan bukan sekadar itu, kalau anda mahu wakafkan segala potensi anda untuk keyakinan tadi, maka itu adalah lebih baik untuk anda sendiri, dunia dan akhirat. Biasanya slide saya dihabiskan di sini, end of slide show. Tetapi sebenarnya ada satu perenggan lagi yang biasanya saya tak petik. Tapi kat sini saya baca. Tapi jika kalian masih ragu-ragu, kalau bahasa saya masih banyak songeh lagi pula tu kan, maka sesungguhnya pasukan Allah akan tetap berlalu tanpa dipusingkan sedikit pun atau banyak. Saya ulang. Maka pasukan Allah akan terus berlalu tanpa harus dipusingkan oleh sedikit atau banyaknya jumlahnya. Kan maksudnya gerombolan dakwah fisabilillah ini, pasukan Allah akan terus berlalu kan. Jadi jika kalian telah yakin dan ingin mewakafkan potensi untuk keyakinan tersebut, marilah insya-Allah kita bersama. Tetapi kalau masih ragu-ragu, masih banyak alasan, pasukan ini akan terus berlalu tanpa dipeningkan oleh anda ikut ataupun tidak kan. Wa man nasru illa min indillah Al-Azizil Hakim, dan tiadalah kemenangan itu kecuali di sisi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ali Imran 126. Habisnya Hasan Al-Banna. Itu adalah pengakhiran risalah ini insya-Allah. Jadi itu adalah risalah ila syabab, risalah, salah satu risalah oleh Al-Banna yang diutuskan kepada para pemuda, kepada kita semua insya-Allah, dan digariskan dari awal. Sebab itu dia bermula dari awal tu. Kita patut mengimani kita ada tanggungjawab, kita ada amanah yang patut kita tunaikan. Hak-hak umat menuntut kita menunaikan hak tersebut. Jadi kita perlu mencari jalan, kita perlu memutuskan kita ingin berbuat bagaimana. Dan di hadapan banyak seruan untuk mengajak bagaimana yang tertentu, Al-Banna menegaskan pengkajian terhadap setiap satu itu adalah amat-amat mendasar. Dan Al-Banna sebagai satu gagasan yang mengajak kita juga menggariskan ini adalah manhajnya, ini adalah asasnya dan sebagainya. Of course kita berhak juga untuk bertanya setiap satu seruan, apakah asas mereka, apakah dasar mereka, apakah metodologi mereka, apakah manhaj mereka. Dan di atas itu Al-Banna menutup, sekiranya anda yakin dengan apa yang telah diterangkan, ingin mewakafkan potensi untuk keyakinan tersebut, maka marilah. Itu adalah terbaik untuk anda dunia dan akhirat insya-Allah. Kan, jika kita tak menerima pun, gerakan ini akan terus berlalu, akan terus bergerak insya-Allah,
seperti mana yang telah dinyatakan oleh Al-Banna dalam keyakinannya, dalam slogan abadinya, kan. Allahu ayatuna wa rasulu za'imuna wal qur'anu dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina. Dan dengan itu, dengan slogan itu, kita akan terus bergerak hingga ke akhirnya, sehingga bertemu salah satu daripada dua kemenangan, sama ada hidup dengan mulia ataupun mati terhormat, sama ada gagasan Islam tu akan tertegak ataupun kita syahid di jalannya, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Wallahu alam. Jadi itulah risalahnya. Seterusnya terserah kepada anda untuk mengambil langkah seterusnya, insya-Allah, di atas keyakinan masing-masing. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.